Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita dalam siri TikTok. Untuk kali ini, sesi ini saya ingin mengupas satu perkataan, di mana perkataan ini mungkin ada orang yang pernah dengar dan mungkin ada pihak yang belum pernah dengar. Dan perkataan ini adalah ilah. Kalau kita tengok, sebenarnya perkataan ilah ini dalam azan pun ada, iaitu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan juga perkataan ilah ni kita boleh jumpa di mana? Kita boleh jumpa dalam Al-Quran, Al-Quran Al-Karim, dalam panduan hidup kita, iaitu dalam juzuk 30, iaitu juzuk Amma, ayat dalam surah An-Nas. Kalau kita tengok mungkin surah yang selalu orang baca, iaitu surah An-Nas, ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dan maksud kalau tengok Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia. So basically kita dapat tahu perkataan ilah tu sendiri bermaksud sembahan. So jadi kalau kita tengok dalam tafsir fi Zilalil Quran, Syekh Qutb ada menceritakan bahawa ilah ni, definisi dia adalah sifat Allah yang menguasai segala-galanya. Maksudnya tak ada satu benda pun, kecil besar, yang Allah tidak kuasai. Semua segala-galanya Allah kuasai. Dan kalau kita tengok dalam tafsir Al-Azhar, Hamka juga ada mention ilah ni. Ilah ni macam mana? Ilah ni kalau kita tengok dalam surah An-Nas sendiri, Hamka ada cerita yang Allah ni sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, dan Allah sebagai ilah. Di mana Allah ni, bila mana kita kata, kita yakin Allah sebagai Rabb, iaitu Allah sebagai pemelihara, Tuhan, Allah sebagai Malik, Allah ni sebagai Raja, maka secara automatiknya Allah itu juga adalah ilah, sembahan. Poin dia adalah sembahan ini, ilah sangat-sangat penting yang kita kena faham, kita kena ambil tahu hari ni, InsyaAllah kan. Cuba kalau kita flashback kan, saya nak ajak sama-sama kita flashback sirah Nabiullah SAW dan para sahabat. Kalau kita tengok kan, sahabat yang menjadi duta ke Madinah, iaitu Mus'ab bin Umair. Tahu tak Mus'ab bin Umair ni, nak katakan ilah dia ni sebab Allah, macam mana? Mus'ab bin Umair ni waktu di zaman Mekah, waktu di fasa Mekah, beliau dikenali, sangat-sangat dikenali. Orang sangat kenal di mana dia ni ada satu minyak wangi. Minyak wangi ni kalau dipakai, kalau orang Mekah lalu dan bau minyak wangi ni, orang akan kenal itu adalah Mus'ab punya minyak wangi. Sebab tak ada minyak wangi lain, nak katakan specialnya Mus'ab dapat ni. So nak katakan, bayangkan bila Mus'ab dapat kelebihan di dunia ni, dapat kekayaan yang Allah berikan kepada dia, kan, keluarga yang berada, sampaikan di mana disebabkan lepas dia dapat Islam ni, dia meletakkan ilah ni kepada Allah semata-mata, sembahan dia ni hanya untuk Allah semata-mata. Dia tinggalkan, kan, bila ada seruan untuk seruan kepada Islam untuk berhijrah, Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah waktu itu, dan dikatakan Mus'ab ni dia nak ikut Rasulullah berhijrah, dan dia tinggalkan semua harta-harta dia. Siapa macam tu sekali. Sahabat yang kedua yang saya nak ceritakan, iaitu mungkin semua orang tahu, iaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni salah seorang sahabat daripada 10 yang dijamin syurga. Masya Allah, kalau di 10 dia jamin syurga ni, mesti amal-amal yang terbaik lah. So saya nak cerita apa special Abdurrahman bin Auf ni. Bayangkan beliau juga diberikan kekayaan, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kelebihan tentang kepada nikmat-nikmat dunia ni, sampaikan kekayaan dia ni, batu tu kan, kalau angkat batu tu ada harta bawah tu. Dan dia katakan di sebalik batu tu ada harta. Harta siapa tu adalah harta Abdurrahman bin Auf. Nak kata kayanya Abdurrahman bin Auf. Tapi di sebalik kekayaan Abdurrahman bin Auf ni, bila Islam tu datang dan Abdurrahman bin Auf ni betul-betul dia mengilahkan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, apa yang dia buat, dia tinggalkan semua harta dia di Mekah. Dia ikut Rasulullah SAW tanpa bawa harta dia pun. So nak katakan sahabat-sahabat sangat-sangat hebat
ilah yang dia buktikan bahawa ilah ni, sembahan yang sepatutnya kita letakkan dalam diri kita ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lainlah kalau kita tengok Khulafaur Rasyidin sendirilah, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana Umar ni dia infakkan separuh harta dia ni untuk Islam, dan Sayyidina Abu Bakar dia infakkan hartanya seluruhnya kepada Islam. Masya Allah, sangat-sangat besar pengorbanan dia buat tu. Sangat-sangat nak katakan bukti, nak tunjuk bukti pada Allah yang dia ni sembah pada Allah SWT sahaja dan bukanlah dunia. Kan? Okey, cuba kita kembali balik pada zaman kita hari ni, ya. Cuba kita lihat masyarakat hari ni, dan mungkin kita salah seorang daripada masyarakat itu. Apakah sembahan, apakah ciri-ciri sembahan yang ada hari ni? Saya ambil sebagai contoh dari sudut seorang pelajar lah, contoh kan. Macam mana kita nak kata ni ilah kita ni kepada Allah? Kalau kita tengok contoh kan, hari ni kalaulah seseorang itu mengambil ilah dia ni, sembahan dia ni kepada study contohnya, situasinya macam ni. Bila mana seorang pelajar ni dia terlalu asyik dengan study, terlalu fokus sangat study, sampaikan dia tak solat, sampai dia terlajak solat wajib 5 waktu tu. Mungkin dia stay up kan, buat kerja, ulang kaji, revise dan macam-macam, sampaikan dia terlepas solat subuh kan. Bangun terus pergi exam. Nauzubillah min zalik kan. Itu dari sudut seorang manusia kan, seorang pelajar kan. Dan mungkin juga contoh permainan video, tengah asyik kan, asyik main permain video ni sampaikan terlepas solat Zuhur. Boleh jadi tak permainan video tu adalah ilah kita? Cuba kita tengok balik bagai seorang pekerja juga, contoh yang di alam pekerjaan. Nak katakan ilah ni, contoh saya ambil adalah contoh jawatan kan. Sanggup kita abaikan apa hukum Islam, sanggup mungkin ambil rasuah semata-mata nak apa? Nak jawatan tu, semata-mata nak duit lebih tu, dia sanggup melanggar hukum hakam Islam kan. So itulah sepatutnya. Adakah ilah di situ nak katakan ilah sebab Allah? Itulah orang katakan ilah pada jawatan kan. So sebab itulah kita sama-sama hari ni insya-Allah kita dapat tahu sebenarnya ilah kita ni macam mana. Hari ni kita dengan Allah ni macam mana hubungan kita dengan Allah. Sebab kalau kita tengok kan, hari ni manusia lebih banyak mengejar kepada dunia. Sebab apa? Sebab dia rasakan yang apa yang dia achieve, apa yang dia buat, apa yang dia dapat, semuanya hasil daripada diri dia sendiri. Sedangkan usaha yang kita buat hanyalah sedikit. Yang selebihnya itu adalah Allah SWT yang tentukan, Allah yang akan tentukan. So oleh sebab itu, insya-Allah sama-sama mungkin boleh ambil muhasabahan sikit untuk refleksi diri kita, untuk kita check balik iman kita kan, check balik kita punya amal. Apakah kita punya ilah kita kan? Adakah kita dah betul-betul ambil total Islam ni ke tak? Adakah betul-betul kita ikut hukum hakam Islam ni ke tak? Adakah kita betul-betul ikut peraturan yang Allah tetapkan ni ke tak? Mungkin ada sedikit sebanyak kita sama dapat ubah, sama kita dapat perbaiki. Okey, jadi insya-Allah wallahu taala alam, itu sahaja daripada saya untuk sesi kali ini. Hanya satu je perkataan dia, ilah je, tapi membawa makna yang sangat-sangat dalam yang sepatutnya kita kena tahu kan? Insya-Allah yang kita boleh amalkan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Muassis TV. Dan jika kalian berminat untuk menyertai kami, sila pergi ke deskripsi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.